Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ya, saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'alim. Seterusnya hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita melangsungkan atau menyambung majlis pengajian kita yang kita lakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan, iaitu pada membahaskan sebuah kitab yang bertajuk Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, para pencinta ilmu sekalian, adalah petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Dan pada kuliah kita yang lepas, hadirin dan hadirat, kita telah menceritakan berkenaan dengan kata-kata daripada penulis kitab kita ini, yang mana penulis kitab kita menyebut وَيَنْبَغِي أَنْ نُرَاعِيَ الْأُمُورَ التَّالِيَةَ لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْ حَلَقَاتِ الْعِلْمِ. Hendaklah seseorang itu meraihkan beberapa perkara yang berikut supaya dia dapat memperoleh faedah daripada halaqah-halaqah ilmu. Jadi maknanya tajuk kita masih berada di bawah perbahasan bagaimanakah cara untuk kita mendapat faedah daripada halaqah ilmu. Bagaimanakah cara untuk kita mendapat faedah daripada halaqah ilmu, iaitu majlis-majlis ilmu. Dan kita telah sebutkan 7 cara tersebut pada beberapa kuliah kita yang lepas, dan pada hari ini kita nak sambung berkenaan dengan perkara yang ke-8, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Perkara yang ke-8, iaitu al-amru as-samin, perkara yang ke-8, iaitu perkara yang membolehkan kita atau mendapatkan kita ini faedah daripada halaqah ilmu. Baik. Apa dia? Al-hadharu minal ya's. Al-hadharu minal ya's, iaitu berhati-hati daripada sikap putus asa. Berhati-hati daripada sikap putus asa, hadirin dan hadirat. Penulis kitab kita, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan, hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan, Rubbama yahduru ba'duna 'inda syaikhin muddah tawilah. Boleh jadi ada sebahagian kita ni, para penuntut ilmu, dia menghadiri majlis guru tertentu itu dalam tempoh masa yang begitu lama, tempoh masa yang begitu panjang, hadirin dan hadirat. Fayaqul, kemudian timbul kata-kata daripada diri dia apabila dia telah menghadiri majlis gurunya dalam tempoh masa yang begitu lama. Dia pun kata, syaraha syaikhu kitab al-riba, wa syaraha kitab al-hudud, wa syaraha kitab al-nikahi wa talaq, walam afham illa al-yasir, walam afham illa al-yasir. Dia kata penuntut ilmu ni, dia kata Syekh dah mensyarahkan sehingga selesai kitab riba, iaitu perbahasan berkenaan dengan riba. Dan begitu juga Syekh telah mensyarahkan sehingga selesai kitab yang berkait dengan hudud. Dan Syekh juga telah mensyarahkan kitab yang berkait dengan nikah dan talak. Tapi dia kata walam afham illa al-yasir, aku tidak memahami apa perbahasan riba, perbahasan hudud, perbahasan nikah dan talak illa al-yasir, kecuali sangat sedikit, dia kata.
Kemudian Syekh ni pun dia kata, iaitu penulis kitab kita Hafizahullah, dia kata sahih, dia kata benda ni betul. Yashtariku hadha fihi jam'un minna kathir. Ini perkara yang dilalui oleh ramai orang dari kalangan kita ni, para penuntut ilmu. Bukan awak seorang saja, ramai lagi yang menghadapi ataupun melalui perkara yang sama, iaitu belajar dalam tempoh masa yang panjang tetapi dia tidak faham dalam banyak perkara. Walakin, kata penulis kitab, akan tetapi ma'ahadha kulluhu, semua ini al-ilmu kullama karrarahu al-insan wa kullama istarja'a qira'atahu wa muzakaratahu zala al-ishkal anhu. Ilmu ni sifat dia begini, kata penulis kitab. Kullama karrarahu al-insan, apabila ia diulang-ulang oleh seseorang itu, dan setiap kali kita mengulang pembacaan dan mengulang perbincangan, zalal ishkal anhu, nescaya kemusykilan dan sebarang kesulitan itu akan hilang. Tapi syarat dia apa? Syarat dia kena berulang-ulang, iaitu kena dilakukan belajar, membaca, mengulang kaji, muzakarah secara berulang kali, hadirin dan hadirat. Dia tak boleh sekali hadir, kemudian kita baca sekali, kemudian kita rasa kita boleh faham dan kekal sehingga mati. Tidak, itu mustahil. Jadi cara untuk kita mendapat dan cara untuk kita orang kata mengukuhkan ingatan dan hafalan kita ini adalah dengan kita melakukan pengulangan, dan jangan cepat putus asa apabila tidak faham akan sesuatu. Kemudian penulis kitab memberikan contoh kata-kata daripada Imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau mengatakan fal imamu Ahmad rahimahullah ala jalalati qadrihi wa fadlihi, ataupun ala jalalati qadarihi wa fadlihi yaqulu an nafsi. Imam Ahmad rahimahullah dengan ketinggian kedudukannya dan kemuliaan beliau, iaitu tokoh besar Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, pengasas kepada mazhab Hanbali. Beliau ni dengan keadaan hebatnya dia, pribadinya yang mulia, beliau bercerita tentang diri dia, iaitu Imam Ahmad, makastu fi kitabil haid tis'a sinin atau tis'u sinin hatta fahimtuhu. Dia kata aku ni belajar tentang kitab haid ni, dia kata berapa lama dia belajar berkenaan dengan kitab haid. Dia kata mengambil masa selama 9 tahun, hatta fahimtuhu, barulah aku faham, aku faham. Di sini nak mengajar kita bahawasanya perbahasan haid ni, hadirin dan hadirat, ia adalah perbahasan yang boleh jadi rumit dan kompleks bagi setiap ataupun bagi setengah individu, hadirin dan hadirat. Tapi tengok, kalau contoh Imam Ahmad bin Hanbal pun, kita katakan beliau sampai kepada tahapan beliau kata makastu fi kitabil haid, aku duduk belajar berkenaan kitab haid selama 9 tahun. Allahu Akbar. Hatta fahimtuh, sehinggalah aku faham. Cuba bayangkan kalau Imam Ahmad ni mempunyai sifat seperti segelintir penuntut ilmu. Bila dia tak faham, dia terus skip. Bila dia tak faham, dia terus avoid. Bila dia tak faham, dia terus tinggalkan, hadirin dan hadirat. Maka nescayalah ia akan memberi kesan kepada generasi penuntut ilmu. Tapi disebabkan dia ini, bila dia tak faham, dia bersungguh nak faham juga, supaya nanti penuntut-penuntut ilmu generasi kemudian akan menjadi ringan dan lebih mudah untuk memahami perbahasan-perbahasan, lebih-lebih lagi berkait dengan ilmu haid sebagai contoh, hadirin dan hadirat, atau hukum hakam haid, hadirin dan hadirat. Baik. Fala nadjar wala nai'as. Kalau begitu, kita tidak perlu rasa jemu dan kita tidak boleh berputus asa. Faqad a'tallahu al-insana aqlan wa zakat. Allah Ta'ala ni telah mengurniakan kepada setiap manusia itu akal dan kebijaksanaan. Allah kurniakan kita ini akal, dan Allah kurniakan kepada kita ini az-zakat, iaitu kebijaksanaan. Wa hadha az-zakat, kebijaksanaan ini, yanmu wa yazidu bit-ta'wid, dia akan bercambah dan dia akan bertambah dengan pengulangan. Dia kena selalu ulang, hadirin dan hadirat. Fakullama awwadal insanu nafsahu tab'an
apabila kita ini melakukan sesuatu secara berkala, iaitu secara berterusan, i'tadat an-nafsu alaih, maka jiwa kita juga akan menjadi biasa dengan perkara tersebut. Wa minal ajaib, antara perkara menakjubkan atau perkara yang hebat, fi 'adamid dajari wa 'adamil ya'si ma dzakarahu Syekh Shinqiti rahimahullah an nafsi, iaitu antara kisah menarik yang mencerita berkenaan tidak berputus asa, tidak rasa jemu dan tidak cepat kalah, hadirin dan hadirat, apabila tidak faham akan sesuatu, adalah kisah yang diceritakan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah. Syekh yang mana Syekh ini adalah penulis kepada kitab tafsir yang muktabar itu, iaitu tafsir Adwa al-Bayan, tafsir Adwa al-Bayan, ditulis oleh al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah. Dan beliau dalam keadaan dia itu adalah alim besar, beliau menceritakan berkenaan dengan dirinya, an nafsi, iaitu beliau menceritakan berkenaan dengan dirinya sendiri. Apa kata Syekh Shinqiti? Beliau kata, faqad zakara fi muqaddimati tafsiri, beliau menceritakan pada muqaddimah tafsir, iaitu Adwa'ul Bayan, Adwa' al-Bayan, anna syaikhahu, bahawasanya tok guru dia, syaraha mas'alah minal masail, syaraha mas'alatan minal masail, tok guru dia pernah satu ketika mensyarahkan satu permasalahan daripada isulah, daripada permasalahan ilmu. Lalu kata Asy-Shinqiti, walam tattadih lahu, perkara itu, isu tu tak jelas bagi aku tak faham, dia kata. Lalu dia pun berkata, falam tattadih liyal mas'alah, tak jelas bagi aku masalah tersebut tu, aku tak faham. Lalu kata Shinqiti, faraja'tu ila manzili, aku pun patah balik pulang ke rumah aku, dia kata, wa bahastu, dan aku mengkaji, wa ma ziltu abhas, dan aku ni berterusan mengkaji dan mengkaji, wal khadimu qa'im ala ra'si, dalam keadaan pembantu aku berdiri depan kepala aku. Maknanya dia berdiri betul-betul berhampiran dengan Syekh Shinqiti ni, bil misbahi au bis syam'ah, maknanya dia pegang, sama ada dia pegang lampu atau dia pegang lilin, ataupun dia pegang lilin, hadirin dan hadirat. Maknanya nak bagi cahaya kepada Shinqiti ni ketika dia duk bahas, dia mengkaji. Wala azalu abhas wa ashrabu syai' al-akhdar, aku ni sentiasalah mengkaji dan dalam tempoh tersebut aku minum teh hijau sahaja, atau dalam bahasa kita green tea sahaja, hadirin dan hadirat, hatta marra salasatu arba'il yawm, sehinggalah berlalunya 3/4 hari, punya lamanya dia mengkaji dan membaca dan mencari, hadirin dan hadirat. Ila an tala'a fajar zalikal yawm, sehinggalah fajar pada hari tersebut pun terbit, hadirin dan hadirat. Maknanya begitu lama dia mencari masalah, maknanya dia berjaga malam, dia berjaga sepanjang malam sehingga terbit fajar, hadirin dan hadirat. Qala, kemudian kata Syekh Shinqiti, fazala 'annil ishkal, kemudian hilanglah segala kemusykilan dan segala kekeliruan daripada diri aku terhadap masalah tersebut. Setelah dia baca, dia kaji, hilang segala kemusykilan dan kerungsingan terhadap permasalahan tersebut. Waqtafaitu an huduri darsi syekh fil yawmil akhar fi muqabil ma hassaltu minal ilm. Dia kata esok tu dia tak pergi pun majlis ilmu tok guru dia itu, kerana dalam tempoh dia mencari permasalahan tersebut, dia telah dapat begitu banyak ilmu dan dia telah dapat begitu banyak faedah, hadirin dan hadirat. Jadi di sini nak menggambarkan inilah sifat dan hakikat para ulama. Apabila mereka tak faham, mereka takkan terus lari daripada kemusykilan dan ketidakfahaman. Mereka akan rungkaikan dahulu kemusykilan tersebut, kekeliruan tersebut, dah dapat jawapan, barulah mereka pergi kepada ilmu yang berikutnya atau perbahasan yang berikutnya. Saya selalu nak menggambarkan tentang sifat penuntut ilmu ni. Kadang bila kita, contohlah, saya ambil contoh mudah, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kadang-kadang penuntut ilmu syariah ni,
dia mungkin dia belajar kitab Arab, dia belajar kitab Arab. Tak payah belajar kitab Arab. Kita tengoklah contoh macam apa yang terkandung dalam buku saya ni, Hadirin dan Hadirat. Yang ni penulisannya adalah penulisan di dalam bahasa Arab. Lalu kadang-kala apabila dia membaca kitab-kitab Arab, dia akan menemukan beberapa kalimah-kalimah yang mana kalimah tersebut sukar dia ataupun susah difahami. Kalimah yang kadang-kadang dia tak biasa dengar, hadirin dan hadirat, atau dia tidak pernah dengar pun dalam hidup dia. Mungkin dia pertama kali dengar dalam buku tersebut. Jadi kalimah ni kalau dia tak faham, dia tak akan dapat faham konteks. Maknanya kadang-kadang perkataan tu perkataan yang berkait. Maknanya kalimah yang dia tak faham tu, dia bercampur dengan ayat sebelum dan ayat selepas. Jadi dia akan memberikan kefahaman terhadap keseluruhan maksud yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi dia pun, hadirin dan hadirat, bila dia tak faham, dia pun terus main handphone, dia pun pergi tutup buku, dia pun terus buat kerja lain. Sebab bila dia baca ada satu part dalam buku tu dia tak faham. Jadi ini sayang. Sebenarnya kalaulah dia tak faham satu kalimah, dia terus buka kamus. Dan tidak menjadi keaiban pada para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu bahasa Arab ni, untuk dia merujuk kepada kamus. Itu bukan satu keaiban, itu satu kebanggaan sebenarnya. Itu satu sifat yang terpuji, hadirin dan hadirat. Bila dia tak faham perkataan, dia buka kamus. Dia tak faham, dia buka kamus. Sebab kalau dia dapat ilmu tersebut, terjemahan tersebut, yang ini akan membantu dia untuk dia membantu generasi penuntut ilmu yang terkemudian. Sebab itu penting, hadirin dan hadirat. Ini asal tidak faham dia lemah semangat. Jadi sebab itulah penulis kitab kata dalam poin yang ke-8 ini, dalam menghadiri majlis ilmu, al-hadharu minal yas. Kita hendaklah berhati-hati daripada putus asa, daripada lemah semangat, daripada putus asa, hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian kita nak sambung sedikit lagi. Fanzur kaifa qada yawmahu fi mas'alatin wahidah. Telitilah kamu, kata penulis kitab kita, bagaimana Syekh Syangqiti ini menghabiskan keseluruhan harinya atau hampir keseluruhan harinya semata nak mencari atau nak menyelesaikan satu isu sahaja. Semata nak menyelesaikan satu permasalahan sahaja, hadirin dan hadirat. Kemudian disebutkan di sini, wa akhbarani ba'dul ikhwati alladhina yadrusuna fi kulliyati usuluddin. Sebahagian sebahagian ikhwah yang belajar di kuliah usuluddin, mereka pernah membagi tahu kepadaku, anna ba'dal asanid qad yabhasuna fiha 6 ayyamin aw 7 ayyamin fi kutubit tarajum wal a'lam. Sebahagian pelajar usuluddin ada bagi tahu kepada Syekh Sadhan ini, hafizahullah, bahawasanya sebahagian sanad hadis, mereka ni para penuntut ilmu usuluddin ni, mereka mencari sanad hadis tersebut selama 6 atau 7 hari. Selama 6 atau 7 hari. Mereka buka kitab-kitab tarajum, iaitu kitab-kitab biografi, wal a'lam, dan mereka buka kitab-kitab yang menceritakan tentang tokoh. Al-a'lam ni tokoh, hadirin dan hadirat. Jadi mereka buka dan kaji semata nak tahu siapa individu yang berada dalam sanad hadis tersebut. Begitu. Jadi atas faktor itu menampakkan kejuhudan, kesungguhan dan semangat tinggi. Mengambil masa 6-7 hari nak cari sanad dalam hadis. Jadi sebab itulah ini yang kita katakan, jangan putus asa, jangan terhenti. Ni kadang bila penuntut ilmu hadis, dia nak menjatuh hukum kepada hadis, yang sepatut dia kaji sanad hadis, iaitu rangkaian perawi dalam hadis, kemudian dia jumpa satu individu ataupun satu nama yang dia tidak kenal. Dia kata dia cari dah tak jumpa, baru satu rujukan dia cari, belum 10 rujukan. Kalau dah 10 rujukan dia cari tak jumpa, tu cerita lain. Ini baru satu rujukan dia cari, baca tak jumpa. Jadi alangkah lemah semangat sebahagian para penuntut ilmu pada hari ini. Dia berpada dengan satu sahaja rujukan, tu pun dia kata dia dah cukup dah daripada itu. Kita kata tidak. Jangan mudah, selagi tak jumpa, selagi itu jangan berputus asa, hadirin dan hadirat. Selagi masalah belum selesai, selagi itu jangan keluar daripada masalah. Baik. Kemudian dikatakan di sini,
fala tahqiranna juhdan ataka Allahu iyyah. Jangan sesekali kamu meremehkan semangat ataupun jangan sesekali kamu mengabaikan semangat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Summa bima ataka Allahu min quwwati zihin wasti'dadil jawarih lit-talabi wat-tahsili wat-ta'ab. Kemudian gunakan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu daripada kekuatan ingatan atau kekuatan akal fikiran. Wasti'dad al-jawarih lit-talab wat-tahsili wat-ta'ab, dan kita mempersiap sediakan anggota tubuh kita ini untuk menuntut ilmu, mencari ilmu serta berpenat-penat dalam jalan mendapatkan ilmu. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita sambung sedikit apa yang disebutkan oleh penulis kitab kita di sini. Beliau mengatakan, walaqad anfaqa ghairu wahidin min ahli al-ilmi asharat bal mi'at ad-darahim. Sebahagian ulama, mereka telah membelanjakan harta mereka itu asyaratud darahim, puluhan dirham, bal mi'atud darahim, bahkan ratusan dirham. Hadirin dan hadirat, macam kalau kita kata berpuluh ringgit, beratus ringgit, bahkan beribu ringgit duit dihabiskan untuk membeli kitab-kitab, hadirin dan hadirat, iaitu fi sabili tahsili bab min abwabil ilmi ista'sa alaih, untuk dia mendapatkan satu bab daripada bab-bab ilmu yang mana dia rasa susah akan bab tersebut. Jadi tengok, para ulama menghabiskan duit mereka atau harta mereka untuk jalan mendapatkan ilmu, untuk jalan mendapatkan ilmu yang mereka susah nak faham, yang ada kesulitan kepada mereka ini untuk difahami, hadirin dan hadirat. Fa iza qama ahaduna min halaqatin lam yafham kitaban aw mas'alatan falaysa min al-'aibi an yuraji'a asy-syaikha marrah wa marrat. Apabila salah seorang kita beredar daripada majlis ilmu dalam keadaan dia tak faham satu kitab atau satu isu yang dibangkitkan dalam majlis tersebut, falaysa min al-'aib, bukanlah suatu keaiban ay yuraji'a asy-syaikha marrat aw marrah, sama ada untuk dia mengulang kali atau merujuk kembali kepada syekh, kepada guru tersebut sekali atau berkali-kali, hadirin dan hadirat. Maknanya rujuk kembali, kalau tak faham tanya. Itu bukan suatu keaiban, ini suatu yang terpuji, hadirin dan hadirat. Wa ay yuraji'a man hadara min at-talabah, dan dia boleh merujuk kembali kepada para penuntut ilmu lain yang turut serta hadir dalam majlis tersebut. Farubbama yakunu ba'du at-talabati aw ba'du al-hadirina fihim man manna Allahu alayhi bi zaka'in wa fahmin fala tastahi kama huwa halu ba'd al-muqassirin wal mulabbasi alayhim an tas'ala qarinan laka aw hatta man huwa asgharu minka farubbama yakunu aw'a minka wa azka minka fi ihtiwa'i al-mas'alah fasalhu wada' ankal kibir wada' ankal haya' al-mutasanna'. Hadirin dan hadirat, terjemahan. Boleh jadi sebahagian penuntut ilmu yang hadir bersama dengan kita dalam majlis tersebut, dari kalangan mereka itu ada golongan yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada dia kebijaksanaan dan kefahaman. Dia belajar dan dia mudah faham. Kita pula mungkin kita perlu kepada struggle, kepada usaha yang bersungguh. Lalu kata penulis kitab, fala tastahi, jangan rasa malu, kama huwa halu ba'dil muqassirin wal mulabbas alaihim, sebagaimana keadaan golongan-golongan yang al-muqassirin, iaitu golongan yang bersifat lemah, yang bersifat malas, hadirin dan hadirat. Antas ala qarinan lak, jangan malu nak bertanya kepada sahabat kamu yang turut serta dalam majlis ilmu tersebut. Au hatta man huwa asgharu mink, dan jangan rasa malu nak menuntut ilmu atau bertanya kepada mereka yang jauh lebih muda usianya daripada kamu. Farubbama yakunu aw'a minka wa azka minka fi ihtiwa'il masalah, kerana dalam isu tersebut boleh jadi
orang tersebut lebih faham daripada kita dan dia lebih, orang kata, lebih bijak daripada kita berkenaan hal tersebut. Fasalhu, maka tanyalah kepada dia. Wada' ankal kibir, dan tinggallah rasa sombong tu. Buanglah ego tu. Buanglah rasa besar diri tersebut. Wada' ankal haya al-mutasanna', dan buanglah malu yang dibuat-buat tu. Buanglah perasaan malu yang dibuat-buat tersebut. Kenapa? Kerana tidak ada malu dalam perkara kita kata kebenaran. La haya'a fil haqq. Inna Allah la yastahyi minal haqq, dan sebahagian hadis. Allah tidak malu terhadap perkara yang benar. Jadi kita dalam menuntut ilmu ni tak perlu rasa segan, tak perlu rasa malu. Sebab tu saya selalu sebut, memang betul dalam hadis menyatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Macam dalam hadis yang Nabi SAW kata apa? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlun la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza' 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu adalah 60 lebih cabang. Dan cabang iman yang paling tinggi, a'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah qaulun la ilaha illallah. Adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah sekali ataupun yang paling minimum adalah imatatul aza' 'anit tariq, mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalan. Dan Nabi SAW sambung, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan perasaan malu ni adalah satu cabang daripada cabang iman. Kita kata betul hadis tersebut, tapi malu yang bagaimana? Malu ni ada malu yang dipuji dan ada malu yang dicela, hadirin dan hadirat. Malu yang dicela ni adalah malu dalam keadaan yang tidak sewajarnya dia malu. Macam contoh, kadang-kala nak suruh jadi imam, malu. Kadang-kala nak suruh laungkan azan, malu. Nak suruh ke depan baca doa, malu, hadirin dan hadirat. Tapi dalam masa yang sama, asal ada perempuan lalu di tepi, mengorat. Jadi ni tak malu pula. Dalam masa yang sama, bercampur bebas antara lelaki dan perempuan, yang ni tidak malu. Jadi memakai pakaian yang mendedahkan aurat di khalayak, di depan orang ramai, yang ni tidak ada rasa malu. Jadi yang ni sebenarnya adalah kontradik, hadirin dan hadirat. Yang sepatut malu dia tidak malu, yang tidak sepatutnya malu yang dia malu. Di sini kita kena jelas, hadirin dan hadirat. Baik. Jadi tinggalkan malu dalam menuntut ilmu. Maknanya dalam nak belajar ni kita kena sentiasa rasa kosong. Diri kita ni kosong. Kita nak tanya je lah. Tak kira lah yang kita tanya tu adalah daripada yang lebih muda daripada kita ke, ataupun yang lebih tua ke, atau yang sebaya. Yang ni yang disebut juga oleh para ulama, yang mana menyatakan la yambulur rajul hatta yaktuba an salas. Tidaklah seorang lelaki itu dia dianggap sebagai tokoh yang cerdik atau yang bijaksana sehinggalah dia menulis atau mengambil ilmu tu daripada 3 individu. Dia mengambil ilmu daripada 3 individu. Yang pertama, amman fawqahu, iaitu dia ambil ilmu ni daripada orang yang lebih berilmu, lebih berusia daripada dia, ataupun daripada orang yang sebaya dengan dia, ataupun orang yang lebih muda daripada dia. Begitu. Jadi bila dia ambil ilmu daripada orang yang lebih senior, yang sebaya, yang junior, itu menjadi isyarat dia adalah seorang yang nabil, seorang cerdik pandai, hadirin dan hadirat. Seorang yang bijaksana. Baik. Kemudian disebutkan di sini berkenaan kata daripada seorang tokoh ulama, yang mana yaqulul imamu Mujahid rahimahullah. Al-Imam Mujahid di sini merujuk kepada Mujahid bin Jabar. Mujahid bin Jabar ini adalah tabi'in. Dia adalah tabi'in, hadirin dan hadirat, dan ulama besar dalam ilmu tafsir. Ulama besar dalam ilmu tafsir, iaitu Mujahid bin Jabar rahimahullah. La yata'allamul ilm mustahin wala mustakbir. La yata'allamul ilm mustahin wala mustakbir. Orang yang rasa malu dan orang yang sombong tidak boleh menuntut ilmu.
Orang yang rasa malu dan orang yang mustakbir, orang yang besar diri, orang yang sombong, yang belagak, la yata'allamul ilm, mereka ni tak boleh belajar ilmu. Kerana takkan tercapainya ilmu dengan duk rasa malu, segan, dan tidak akan tercapainya ilmu kalau orang tu duk belagak, sombong dan seumpamanya. Baik. Menarik kata-kata Mujahid bin Jabar untuk kita teliti dan perhalusi hadirin dan hadirat. Walarubbama ya'ti syaitanu ila ba'dina, dan boleh jadi syaitan datang kepada sebahagian kita. Wa yara ahadal ikhwah asghar minhu qad fahimal mas'alata wa huwa lam yafhamha faya'tarihi kibir aw ujub fayamtani' an yas'alahu wa yastafida minhu khasyata an yuqal inna fulanan sa'ala fulanan wa hadza la syak min talbisi iblis, kata penulis kitab. Dan boleh jadi syaitan datang kepada sebahagian kita, yang mana salah seorang daripada ikhwah ni, dia tengok ada orang lain yang lebih muda daripada dia, yang lebih junior daripada dia, dan yang budak tersebut dia lebih memahami masalah, lebih memahami isu, dan kita ni tak faham tentang isu yang dibangkitkan. Lalu datang kepada dia perasaan takabur, perasaan ujub, bangga diri, maka dia menghalang diri dia daripada bertanya soalan atau mengambil manfaat daripada budak yang lebih muda daripada dia itu, kerana dia takut nanti orang kata, apalah si fulan ni bertanya kepada si fulan yang lebih muda pula daripada diri dia. Dan kata penulis kitab, wa hadza la syakka min talbis iblis, dan ini tak ada keraguan lagi, inilah talbis iblis, bisikan dan juga belitan daripada iblis. Na'udzubillah min zalik wa nas'alullah al-afwa wal afiyah, hadirin dan hadirat. Jadi selesai kepada perkara yang ke-8, iaitu bagaimana cara kita nak mendapatkan faedah daripada majlis ilmu, daripada halaqah-halaqah ilmu, adalah al-hadharu minal yas. Al-hadharu minal yas. Kita berhati-hati daripada mudah putus asa. Dalam masa yang sama, jangan takabur, jangan malu dalam proses menuntut ilmu. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita nak pergi kepada al-amru at-tasi'. Al-amru at-tasi', perkara yang ke-9, perkara yang ke-9. Disebutkan di sini adamul muqata'ah. Adamu al-muqata'ah. Adamul muqata'ah ni terjemahannya kita tidak memotong perkataan guru kita. Maknanya kita tidak memotong percakapan tok guru kita ini. Dan ini sebenarnya berada di bawah perbahasan akhlak dan adab. Berada di bawah perbahasan adab dan akhlak. Dan disebutkan di sini, وَهَذَا يَعُودُ إِلَى الْأَدَبِ فِي الْحَلَقَاتِ وَهَذَا يَعُودُ إِلَى الْأَدَبِ فِي الْحَلَقَاتِ. Ini sebenarnya kembali kepada adab dalam bermajlis. Maknanya adab dalam majlis-majlis ilmu. Adab dalam majlis ilmu. Fafi ba'dil ahayin, dalam sebahagian keadaan, tubtala bi syakhsin minal hadirin fil halaqah. Maknanya majlis tu diuji. Dalam sebahagian keadaan, majlis halaqah ilmu ni diuji bi syakhsin minal hadirin fil halaqah, dengan individu yang hadir dari dalam majlis tersebut. Yang ni pun majlis kita pun ada sedikit ujian, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf, saya pun tak pasti kenapa hari Sabtu, yalah walaupun dibenarkan, tapi nak buat renovation hari Sabtu, dalam keadaan orang nak berehat, dalam keadaan orang bermajlis. Sedangkan sebenarnya Isnin hingga Jumaat boleh buat renovation, tapi dia memilih hari Sabtu sahaja untuk buat renovation, macam tu. Dan kebetulan jadi susah sikit lah, hadirin dan hadirat. Tapi tak apa, saya harap tuan-tuan boleh maafkan saya. Itu bukan kesalahan daripada pihak saya pun sebenarnya. Tapi saya nak berbalik kepada isu kita ini. Fafi ba'dil ahayin, dalam sebahagian keadaan,
tubtala bi syakhsin min al-hadirin fil halaqah. Majlis tersebut diuji dengan sikap penuntut-penuntut yang hadir dalam majlis tersebut. Yuqati'u syekh, bila syekh sedang bercakap, dia memotong cakap syekh. Bila tok guru ustaz tengah mengajar, dia potong cakap ustaz. Hadirin dan hadirat. Bal inna ba'dahum yaruddu 'ala syekh raddan mustahjinan. Bahkan sebahagian dari kalangan penuntut ilmu ni, dia membantah pula tok guru dia dengan bantahan yang begitu keras. Hadirin dan hadirat. Wala syakka anna hadha min su'il adab. Yang ni tidak ada syak lagi bahawasanya ia merupakan perbuatan yang buruk adab dan akhlak. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addabana wa 'allamana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adab kepada kita serta mendidik kita. Faqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan dari kalangan kami, iaitu bukan dari kalangan umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yujil kabirana, mereka yang tidak memuliakan orang tua dari kalangan kami. Jadi sikap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan orang tua. Wa yarham saghirana, dan bukan dari kalangan kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil dari kalangan kami. Maknanya generasi muda dari kalangan kami. Kita kena sayang kepada anak muda dan kena hormat kepada orang tua. Dan wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan bukan dari kalangan kami seorang yang tidak mengetahui hak untuk orang alim. Maknanya orang yang tidak mengetahui hak untuk orang alim. Orang alim ni dia ada hak. Apa hak dia? Hak dia adalah untuk dimuliakan. Hak dia adalah untuk dihormati. Hak dia adalah untuk kita turuti dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Hadirin dan hadirat. Inilah dianya hak bagi orang alim. Dan kalau kita tidak mengetahui hak tersebut, dalam arti kata kita tidak meraihkan hak-hak tersebut, maka ini tergolong dalam kalangan mereka yang bukan bersifat dengan sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna mimma nassa alaihi ahlul ilm, antara perkara yang dinaskan oleh para penuntut, para ahli ilmu, alla tuqati'a asy-syaikha fi hadisin hatta yafrugha min mas'alatihi tilk. Janganlah kita ni memotong cakap syekh ni apabila syekh sedang berbicara sehinggalah dia telah selesai, habis bercakap tentang hal tersebut, baru kita boleh bangkit persoalan. Walaqad qala al-Imam al-Bukhari babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadisihi fa atamma al-hadis. Dan al-Imam al-Bukhari telah meletakkan satu bab di dalam Sahih al-Bukhari yang mana beliau mengatakan bab man su'ila ilman, seseorang yang ditanyakan berkenaan dengan ilmu, wa huwa mushtaghilun fi hadisi, sedangkan dia masih sibuk berbicara, dia sedang sibuk bercakap, fa atammal hadis, maka dia pun hendaklah menyempurnakan bicaranya sehingga selesai. Bila dah habis dia bercakap, barulah boleh untuk bertanya atau memotong cakap dia ataupun memberitahu sesuatu, begitu. Hadirin dan hadirat. Dan ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu. Hadirin dan hadirat, babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadisihi fa'atammal hadis. Kemudian kata penulis kitab, summa saqal hadisa wa fihi, kemudian Imam Bukhari pun diletakkan hadis yang berkaitan. Dan dalam hadis tersebut ada dinyatakan anna a'rabiyan qal, ada seorang Arab Badui berkata, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtub, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis ataupun berkhutbah, iaitu sedang berbicara. Hadirin dan hadirat, yang mana Arab Badui tersebut dia tanya, matas sa'ah, bilakah hari kiamat, bilakah hari kiamat. Famada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi wa a'rada anhu, Nabi pun teruskan sahaja bercakap dan bercakap, dan Nabi berpaling daripada menjawab persoalan lelaki Badui tersebut. Hatta idza qada hadisahu qal, sehinggalah apabila baginda telah menyelesaikan ucapan baginda, baginda pun bertanya, aina urahu sa'il 'anis sa'ah, mana dia yang aku lihat tadi, orang yang bertanya berkenaan dengan hari kiamat. Lalu
lelaki Badui tersebut, dia kata, "Ha ana ya Rasulullah." Aku di sini wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dhuyyi'atil amanah fantazhiris sa'ah." Apabila sesuatu amanah tu diabaikan, maknanya amanah yang diberikan kepada seseorang tu tidak dilakukan dengan sebaiknya, diabaikan amanah tersebut, fantazhiris sa'ah, maka nantilah hari kiamat, nantikanlah hari kiamat. Kemudian ada yang bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimanakah pengabaian amanah itu berlaku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazhiris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak layak, yang tidak berkeahlian, tidak ada capability untuk menjalankan tanggungjawab dengan baik, Nabi SAW mengatakan, fantazhiris sa'ah, tunggulah akan datangnya hari kiamat. Lalu kata Syekh As-Sadhan hafizahullah, fadallat hadhihi al-jumlah ala annahu sami'ahu lakinnahu a'rada anhu ta'diban wa zajran lahu. Perkataan Nabi kata, aina urahu sa'il 'anis sa'ah, ini isyarat yang jelas menunjukkan Nabi dengar soalan dia ditanyakan ketika Nabi sedang berceramah tu. Nabi dengar. Cuma Nabi SAW berpaling daripada menjawab persoalan tersebut sebagai suatu didikan dan sebagai suatu amaran kepada lelaki tersebut agar kalau nak bertanya, biar orang habis dahulu bercakap. Jangan bertanya keadaan orang sedang bercakap. Maknanya jangan potong kata-kata Syekh dalam majlis ilmu. Dan ini hikmahnya tak lain tak bukan kerana kadang-kadang soalan yang dia nak tanyakan itu sebenarnya adalah perkara yang Syekh tak sampai 2-3 minit lagi Syekh akan sebut. Sebab kadang-kadang kita kata majlis ni belum selesai lagi. Jadi kita tengok dahulu. Jadi kalaulah sampai habis apa yang dia nak tanya tu Syekh tak sebut, ketika itu baru boleh dia bertanya. Tapi kalaulah dia bertanya awal, boleh jadi Syekh lagi nak sebut. Jadi seolah dia macam nak, orang kata, mendahului guru pula. Ayat ni tidak dibenarkan. Dia tidak mendahului, dia macam dia gelojoh dan dia tidak sabar-sabar hadirin dan hadirat. Baik. Itu yang ke-9. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita nak pergi kepada noktah yang ke-10. Noktah yang ke-10. Al-amrul ashir. Perkara yang ke-10 untuk kita mendapat faedah daripada halaqah ilmu, daripada majlis-majlis ilmu. Al-adabu fi tarhi su'ali 'ala syekh. Al-adabu fi tarhi su'ali 'ala syekh. Adab untuk bertanya soalan kepada guru. Adab untuk bertanyakan soalan kepada guru. Nara fi ba'di halaqatil ilmi wa nasma'. Kita banyak lihat dan kita banyak dengar dalam sebahagian majlis-majlis ilmu, anna ba'd at-talabati yas'alu su'alan fihi takalluf wa tanatta' wadih. Sebahagian penuntut ilmu ni dia bertanya soalan yang mana soalan tu ketara sangat dia punya takalluf. Takalluf ni berpayah-payahan atau berlebih-lebihan pada perkara yang tidak perlu, hadirin dan hadirat. Takalluf, hadirin dan hadirat. Wal adha wal amar ay yakuna al jawab ma'luman ladaih. Tapi yang kadang yang paling duka cita adalah jawapan tu sebenarnya dah diketahui dah pun. Lakinnahu yas'alu syaikha min babit ta'jiz. Tapi dia tanya soalan kepada syekh tu dengan tujuan dia nak melemahkan ataupun dia nak melemah-lemahkan tok guru dia tu. Ini jenis tanya soalan benda yang dah tahu dia tanya lagi sebab dia nak menguji tok guru pula. Dia nak menguji syekh yang ni tidak ada adab dan tidak ada akhlak yang baik. Wa min babil ifham wa min babi izhari annahu ya'lam. Dalam bab nak menggambar dan menzahirkan yang dia tahu apa tentang tu. Contoh bila dia tanya kepada syekh, dia dah tahu dah jawapan. Tapi dia tanya sebab dia nak belagak dengan syekh. Kemudian syekh kata, oh minta maaf saya tak tahu. Oh, kemudian dia pun kata, oh sebenarnya macam ni syekh. Dia pula nak mengajar kepada syekh. Sebenarnya begini tu ustaz, sebenarnya begini. Sedangkan ini tidak ada adab, hadirin dan hadirat. Ini bukan akhlak yang baik. Baik. Summa
ثم تشعر أن ذلك السائل يظهر الجواب للشيخ من طرف خفي إذن فقد أساء الأدب في طرح السؤال وأساء الأدب في قصده إعجاز الشيخ. Maknanya ada dua kali buruk adab di situ. Yang pertama, dia buruk adab dalam bertanyakan soalan. Maknanya cara dia bertanya soalan tu menggambarkan adab dan akhlak yang buruk. Dan yang kedua, dia beradab dengan adab yang buruk dalam arti kata dia bertanya soalan dengan tujuan nak merendah-rendahkan guru tersebut. Bahkan dalam masa yang sama, kata penulis kitab, wa aidan asa'al adab ma'allah. Yang ini yang paling besar sekali. Dalam masa yang sama, dia juga buruk adab dan akhlaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala fi su'i niyatihi, iaitu pada buruknya niat dia. Kerana dia bertanya soalan bukan nak mengetahui hukum atau nak menambah ilmu, tapi dia bertanya soalan semata untuk merendah-rendahkan darjat guru. Yang ni yang kita katakan sebagai buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kata penulis kitab, wa ba'dun nas, sebahagian manusia ni, la yaqsudu min tarhi su'ali ta'jizi syekh. Bila dia bertanya soalan tu bukan dia bertujuan nak merendahkan syekh, tetapi bal qad yakunu qasduhu hasanan, boleh jadi niat dia baik, lakin akhalla bi adabin min adabil ilm, tetapi dia lemah sedikit dalam adab-adab ilmu ni. Walidha, oleh kerana itu orang macam ni dia tidaklah tercela dengan niat dia, tapi dia mungkin kurang adab dari sudut cara dia bertanya soalan. Walidha, oleh yang demikian, kana salafu yuqarri'una man kana hadha tab'uhu, faqad zakara az-Zahabi fi siyar anna al-imam Malikan rahimahullahu ta'ala kana fi halaqatin min halaqatil ilm, فكان يدرس في أحد دروسه ثم سئل عن مسألة فرضية فأجاب بقول زيد رضي الله عنه فقال إسماعيل ابن بنت السدي ما قال فيها علي وابن مسعود رضي الله عنهما فأومأ إلى الحجبة فلما هموا بي أدوت وأعجزتهم فقالوا ما نصنع بكتبه ومحبرته فقال اطلبوه برفق فجاءوا إلي فجئت معهم فقال مالك hadirin dan hadirat من أين أنت؟ قلت من الكوفة قال فأين خلفت الأدب؟ فقلت إنما ذاكرتك لأستفيد فقال إن عليا وعبد الله لا ينكر فضلهما وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت وإذا كنت بين قوم تبدأهم بما لا يعرفون فيبدأك منهم ما تكره. Hadirin dan hadirat, menarik apa yang cuba disampaikan di sini, bahawasanya orang bertanya soalan kepada Imam Malik, hadirin dan hadirat. Dan ketika itu Imam Malik berada, kita tahu Imam Malik berada di Madinah. Dia sedang mengajar dalam salah satu majlis ilmu dia. Kemudian dia ditanyakan tentang satu permasalahan yang belum berlaku. Dan Imam Malik pun dia menjawab dengan fatwa Zaid bin Sabit. Dia menjawab dengan fatwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Yang mana Zaid bin Sabit lalu adalah seorang lelaki namanya Ismail ibn Bintus Suddi. Dia tanya, kalaulah isu ni dijawab oleh Zaid bin Sabit sekian dengan sekian jawapan, dan fatwa dia begitu, ma qala fiha Ali wa ibn Mas'ud, ma qala fiha Aliun wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Apa yang ditanyakan ataupun apa yang difatwakan pula dalam isu ni oleh Ibnu Mas'ud dengan Sayyidina Ali. Kemudian Imam Malik pun dia kata fa'uma ilal hajabah, dan dia pun pergi tunjukkan kepada kitab-kitab dan pensel-pensel begitu, alat-alat tulis. Kemudian Imam Malik ditanya kepada lelaki ni tadi, Ismail bin Bintus Suddi ni. Dia kata min aina anta? Dia kata awak ni datang daripada mana? Awak ni orang mana? Qultu, maka dia pun kata minal Kufah. Aku ni orang Kufah. Orang Kufah ni orang Iraq, hadirin dan hadirat. Fa aina khallaftal adab? Imam Malik kata, mana kamu tinggalkan adab kamu? Faqultu innama zakartuka li astafid. Aku bermuzakarah dengan kamu wahai Imam Malik untuk aku dapat faedah. Faqal, kemudian Imam Malik kata, inna Aliyan wa Abdullah, iaitu Ibn Mas'ud, la yunkar fadluhuma.
Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud ni adalah kita tak ingkar pun kelebihan mereka berdua. Tetapi wa ahlu baladina ala qawli Zaid bin Sabit, tetapi penduduk kawasan kita ni, penduduk negeri kita ni adalah mereka berpegang mengikut kepada fatwa Zaid bin Sabit. Wa idza kunta baina qaumin tabda'uhum bima la ya'rifun. Kalau kamu berada dalam satu majlis, dalam satu kaum yang mana kamu memulakan kepada mereka dengan perkara yang mereka tak kenal, nescayalah mereka akan memulakan kepada kamu apa yang kamu tidak suka. Begitu. Nescaya mereka akan memulakan. Maknanya kalau kita ni berinteraksi dengan sesuatu kumpulan dengan perkara yang mereka tak biasa, nescaya mereka akan buat kepada kita benda yang kita tidak suka. Begitulah kefahaman daripada kenyataan Imam Malik tersebut. Jadi ikut kawasan, hadirin dah ikut kawasan. Dia macam kita kata di sinilah. Kita di negara kita ini dan di negara kita ini adalah mengamalkan ataupun mengikut kepada mazhab Syafi'i sebagai contoh dari sudut fiqh. Maka memadai sebenarnya para asatizah kita mengajarkan fiqh ni menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita tidak mendatangkan mungkin pandangan-pandangan yang akan bercanggahan dengan apa yang disebut dalam mazhab kita ini. Supaya apa? Supaya macam inilah apa yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas. Dia kata, penduduk kami ni mengikut Zaid bin Sabit. Betul lah, Sayyidina Ali tu kita hormat, Ibn Mas'ud kita hormat, tapi penduduk kita ataupun negara rakyat kita ni tak ikut berpegang dengan pandangan Zaid bin Sabit. Begitu. Jadi bukan makna adakah kita kata mereka menolak Sayyidina Ali, kita tak. Adakah mereka menolak Ibn Mas'ud? Tak. Tapi mereka menghormati dalam masa yang sama mereka sudah ada tokoh mereka di sini. Begitu. Macam bukan kita tolak Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak. Tetapi kalaulah masyarakat satu kawasan tu lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i, tak apa kita berpada dengan apa yang diajarkan di dalam mazhab Syafi'i, hadirin dan hadirat. Kemudian saya nak sambung sedikit lagi, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Waqad yaqulu qail, boleh jadi ada yang bertanya, alla yang bagi an nunaqish, tak patut ke kita nak bermunaqashah, kita nak berbahas? Fayuqal, lalu kita jawab, na'am, betul, bagus, walakin bi adabin wa bi khassatin ma'asyih. Boleh nak munaqashah, boleh nak bincang, tapi dengan adab, lebih-lebih lagi apabila kita berdepan dengan ulama, lebih-lebih lagi apabila kita berdepan dengan guru-guru, hadirin dan hadirat. Iz anna niqash ma'ahu lahu adab yaliqun bih, iaitu apabila kita nak bermunaqashah dengan guru-guru kita ini, dengan para ulama ni, dia berhajat kepada adab yang selayak dan sewajarnya untuk mereka. Wa inna minal jaram bimakan, dan antara perkara yang boleh dianggap sebagai merosakkan majlis, antara dia kata antara jaram ni jenayah, hadirin dan jarimah, antas ala sualan anta ta'lamu jawabu, kamu bertanya soalan dan kamu tahu jawapannya. Maksudnya kamu tanya soalan tentang perkara yang kamu dah tahu, tapi dengan niat turidu bihi izharu nafsika wa intiqasu ghairi, yang mana niat dia bertanya soalan dalam keadaan dia dah tahu tu, niat dia adalah untuk dia menzahirkan diri dia dan dia merendahkan kedudukan orang lain. Yang ni tak dibenarkan. Dia isu dia bukan tanya soalan yang kita dah tahu. Yang ni tak ada masalah sebenarnya. Tapi isu dia adalah tanya soalan yang kita dah tahu jawapan dalam keadaan kita nak merendah-rendahkan orang lain, atau kita nak membangga-banggakan diri kita, atau nak membesarkan diri kita. Kerana kalau nak tengok kepada bertanya soalan dalam keadaan kita dah tahu jawapan, yang ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada hadis Jibril tu dalam hadis yang kedua, dalam hadis 40 karangan Imam Nawawi, yang mana kata Umar bin Al-Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin istala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawari sya'ar la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. Di sini ketika kami sedang duduk bermajlis bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki kepada kami yang mana pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenali lelaki ini dan tidak dilihat tanda-tanda musafir pada pribadinya. Tiba-tiba dia duduk di hadapan Nabi SAW dan dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan dia letakkan dua tapak tangannya di atas paha Nabi SAW. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, bagitahu aku apa itu Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, Islam itu adalah kamu mengucapkan dua kalimah syahadah dan Muhammad Rasulullah. Syahadat apa? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan kamu mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Kemudian lelaki ini kata, sadaqta. Itu. Yang bertanya soalan ni dia kata, sadaqta, kau betul pada jawapan kamu. Lalu Umar kata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pelik dengan lelaki ni, dia tanya, dia pula yang membetulkan jawapan. Ini kita maksud, di mana dia dah tahu jawapan tu. Tapi yang ni tidak ada masalah, yang ni tidak tercela. Kerana pada penghujung hadis, summan talaqa falabistu maliya. Kemudian lelaki itu beredar dan aku pun tertanya-tanya dalam tempoh beberapa ketika, kata Umar. Kemudian Nabi SAW kata, atadri manis sa'il ya Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu wahai Umar? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sahajalah yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril, dia datang kepada kamu, dia nak mengajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi maknanya boleh bertanya soalan yang kita dah tahu jawapan dengan tujuan kita nak bagi orang lain dapat manfaat. Nah, ini tak apa. Ini tak apa. Tapi yang dilarang adalah bertanya soalan yang kita dah tahu jawapan dengan tujuan nak bangga diri atau merendahkan orang lain. Yang ini tak dibenarkan, hadirin dan hadirat. Jadi contoh macam kita ni, kita dah tahu berkenaan dengan hukum sekian-sekian. Macam contoh kita tahu berkenaan dengan hukum solat jarak ni, tidak merapatkan saf ketika suasana normal lah, ketika suasana normal. Jadi kita kata hukumnya sangat dituntut merapatkan saf. Tetapi kita tengok dalam kalangan jemaah masjid dan surau yang kita solat tu, jemaah macam mengabaikan tuntutan merapatkan saf. Sembahyang pun jauh-jauh sahaja, hadirin dan hadirat. Lalu kita pun tanyalah kepada ustaz. Tanya soalan. Walaupun kita dah tahu jawapan dia, kita kata, ustaz, saya dapati ada sebahagian orang ni dia sembahyang, dia tidak suka untuk merapatkan saf. Jadi apa pandangannya dan apa hukumnya? Jadi ustaz pun jawab. Bila ustaz jawab, memanglah jawapan tu untuk menjawab persoalan dia. Tapi yang ambil benefit daripada penjawapan kepada persoalan tersebut adalah ramai orang. Maksudnya orang pun tahu, oh bahawasanya kita dituntut untuk merapatkan saf sekian dan sekian, dalilnya begini, hadisnya begini. Jadi bila kita dapat perkara seperti ni, hadirin dan hadirat, barulah kita rasa macam seronok. Kerana soalan kita tu orang lain dapat manfaat. Sama macam Jibril tadi, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk dia mengajarkan kepada kamu agama kamu. Kerana isyaratnya, orang yang bertanya soalan juga boleh disifatkan sebagai orang yang mengajar. Kerana daripada persoalan yang dia bangkitkan itulah adanya jawapan yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang lain. Hadirin dan hadirat. Fahadha minal mira'il muharram fil ilm. Yang ini antara perbuatan yang diharamkan dalam ilmu, iaitu bertanya soalan dengan tujuan untuk membangga-banggakan diri atau bermegah-megahan diri. Khassatan idza kana al-mira' ma'a man huwa a'lamu mink. Lebih-lebih lagi antara kita ni dengan orang yang lebih alim daripada kita. Wa min zalika aidan, antara perkara lain lagi, antara contoh lain lagi adalah ma zakarahu az-Zahabi fi siyar. Ma zakarahu az-Zahabi fi siyar. Iaitu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. An-Nashabtun, ada seorang ulama, iaitu wahuwa min ulama'il Andalus, seorang ulama Andalus, hadirin dan hadirat, namanya Syabtun. Beliau ini kana fi majlisihi fa'atat ilaihi waraqah. Dia dalam majlis ilmu dia,
tiba-tiba datang kepada dia satu kertas soalan. Yus'alu fiha ahadus salatin an kaffatayil mizan. Ahuma min zahab atau min fiddah. Yang mana dalam soalan tersebut, salah seorang pemerintah tanya soalan kepada dia tentang mizan. Mizan ni kan kita tahu neraca timbang amal tu. Jadi dia ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Lalu soalan tu ditanyakan yang dua bahagian mizan timbangan ni ahuma min zahab atau min fiddah. Kedua-duanya itu diperbuat daripada emas ke atau perak? Faqalaba Syabtun riqa'atahu wa kataba 'alayha. Kemudian dia pusingkan kertas tu dan dia pun tulis di atas kertas tersebut. Pendek je dia kata. Dia kata qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda eloknya Islam seseorang tu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak penting bagi diri dia. Kita ni sebenarnya kita tak dituntut pun untuk kita tahu yang kita wajib beriman adalah wujudnya mizan yang akan menimbang amal kita pada hari kiamat. Yang tu kita wajib beriman. Yang tu termasuk beriman kepada hari akhirat, hadirin dan hadirat. Termasuk beriman kepada hari akhirat. Tapi bukan menjadi suatu keperluan untuk kita ni mengetahui bahawasanya mizan tu diperbuat daripada emas ke, daripada perak ke. Yang ni soalan yang tidak ada manfaat pun kepada kita sebenarnya. Yang lebih penting adalah apakah amalan kita yang kita nak letakkan di atas mizan tersebut. Supaya dalam arti kata timbangan yang mana lebih berat, amalan kebaikan ke amalan keburukan. Itu yang Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ. Mawazin tu jamak kepada mizan. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Inilah yang dikatakan siapa yang berat mizannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka dia berada dalam kehidupan yang diredai, hadirin dan hadirat. Jadi tengok jawapannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kadang orang kita tanya soalan yang kalau kita fikir apalah faedahnya kalau kita tahu jawapan kepada persoalan tersebut. Macam saya ada orang pernah tanya saya soalan. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan yang mana jawapannya saya nak tahu ya atau tidak saja. Itu. Saya dah bagi skrip siap-siap. Saya nak tanya satu soalan yang mana saya nak tahu jawapannya ya atau tidak saja. Okey, saya tanya apa soalan dia? Dia kata, Ustaz pernah tengok jin tak? Itu soalan. Ustaz pernah tengok jin tak? Maka saya kata tak pernah tengok. Kemudian dia pun terus letak telefon. Jadi sebenarnya ini pun termasuk dalam kategori hadis Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda eloknya Islam seseorang tu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat untuk diri dia. Apa faedah kalau kita tahu mizan tu dibuat daripada emas ke perak ke? Adakah kalau dibuat daripada emas, amalan kita automatik berat? Tak. Amalan soleh jadi berat? Tak. Amalan soleh kita ni akan diberat dengan amal kita. Dan neraca timbang tu dia akan berat dengan amal soleh kita. Dan kalau dia ringan, dia akan menyebabkan kita fa'umuhu hawiyah. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, wa kana salaf, para salaf yuwabbikhun, mereka mencela, wa yuqarri'un, dan mereka mengelakkan may yas'alu an su'alin lam yaqa', daripada golongan yang bertanya soalan yang tidak berlaku pun. Fayaqulun, dan para ulama kita yang terdahulu mereka kata apa? Da'na an hadha hatta yaqa'. Tinggalkan kami sehinggalah perkara ni berlaku. Bila dah berlaku baru tanya. Macam tu. Yang ni dia tanya benda-benda yang tak berlaku. Benda-benda yang tidak terjadi, belum berlaku atau tak berlaku, tak wujud pun ditanya. Hadirin dan hadirat. Lalu kata mereka, wasal amma waqa'. Da'na an hadha hatta yaqa'. Tinggalkan kami tentang perkara ini sehinggalah dia berlaku. Wasal amma waqa'. Dan tanyalah soalan yang berlaku, soalan realiti yang berlaku. Jangan tanya soalan-soalan yang tidak berlaku. Li'anna al-adaba fi as-su'ali min lawazim talibil ilm. Kerana beradab dalam bertanyakan soalan ni adalah antara kemestian dan antara keperluan yang perlu ada pada setiap para penuntut ilmu, hadirin dan hadirat. Ini maknanya min lawazim talibil ilm adalah al-adab.
antara kemestian ciri wajib yang perlu ada pada penuntut ilmu adalah adab yang baik, yang baik. Jadi hadirin dan hadirat, berpada kita dengan 3 dahulu, iaitu yang ke, saya minta maaf, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 dan juga yang ialah 8, 9, 10. 3 perkara yang mendatangkan faedah daripada majlis-majlis ilmu. Iaitu yang pertama sekali saya katakan tadi, yang ke-8 adalah berhati-hati daripada berputus asa. Yang kedua, jangan potong cakap guru. Dan yang ketiga, beradab dalam bertanyakan soalan kepada guru, iaitu dengan cara dan juga pada soalan yang ditanyakan itu. Baik, hadirin dan hadirat, memadai sekadar itu perbahasan kita pada pagi ni. Kerana jam pun dah pukul 11.02. Walaupun sekiranya saya tidak silap, masa yang diperuntukkan adalah sampai 11.10, hadirin dan hadirat, tapi bagi saya memadai dahulu sehingga kepada kadar ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir menonton. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.